fi Zilal Quran, karya Syahid Said Qutb, diterjemah bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah merahmati ruh-ruh mereka. Tafsiran ayat 267. Rangkaian ayat yang berikut melangkah setapak lagi dalam perlembagaan sedekah untuk menerangkan jenis sedekah dan cara mengeluarkannya setelah menjelaskan peradaban dan hasil-hasil ganjarannya. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah untuk sabilillah sebahagian dari hasil pendapatan kamu yang baik dan dari hasil pendapatan yang kamu keluarkan untuk kamu dan dari bumi. Dan janganlah kamu sengaja mencari yang tidak baik dari hasil itu untuk kamu infakkan, sedangkan kamu sendiri tidak sudi mengambilnya, melainkan kamu menurunkan harganya. Dan ketahuilah bahawa Allah itu Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ayat 267. Sedekah dengan harta yang paling baik dan tinggi mutunya. Ayat-ayat yang lepas telah menjelaskan asas amalan sedekah, dan di atas asas-asas inilah ditegakkan amalan sedekah, dan dari asas-asas inilah terbitnya amalan sedekah. Asas-asas inilah yang menghendaki agar pemberian sedekah itu dilakukan dengan harta yang paling baik. Ia tidak seharusnya dilakukan dengan harta yang kurang mutunya atau harta yang tidak baik, yang tidak disukai oleh tuan punyanya sendiri. Andainya harta yang baik, yang tidak baik ini dikemukakan kepadanya dalam satu akad jual beli, tentulah dia tidak mahu menerimanya kecuali dengan menurunkan harganya. Allah Subhanahu Wa Taala adalah Maha Kaya dari menerima harta sedekah yang tidak baik dan buruk. Semua jenis harta diwajibkan zakat. Ini adalah satu seruan umum kepada orang-orang yang beriman di setiap zaman dan dalam setiap generasi. Ia meliputi segala harta kekayaan yang dapat dicapai oleh daya tenaga. Ia meliputi segala hasil pendapatannya dari pencarian yang halal dan baik. Ia meliputi segala hasil bumi yang dikeluarkan Allah untuk mereka, seperti hasil-hasil pertanian dan bukan pertanian, termasuk logam-logam dan minyak petrol. Oleh sebab itulah nas ini meliputi segala jenis harta, sama ada harta yang diketahui di zaman Rasulullah SAW atau harta yang baru diketahui selepas zaman beliau. Nas ini tetap meliputi dan merangkumi segala jenis harta. Tiada satu pun harta yang baru ditemui di mana-mana zaman terlepas dari nas ini. Semuanya diwajibkan zakat mengikut nas ini. Adapun kadar-kadar zakat yang diwajibkan dikeluarkan, maka ia telah dijelaskan oleh As-Sunnah berdasarkan jenis-jenis harta yang dikenal di zaman itu, dan di atas kadar-kadar dan dengan jenis-jenis harta inilah dikiaskan dan dihubungkan jenis-jenis harta yang lain yang baru ditemui. Ada beberapa riwayat mengenai sebab asal mulanya diturunkan ayat ini, dan tidak mengapa disebutkan di sini untuk menghadirkan hakikat kehidupan yang dihadapi oleh Al-Quran di zaman itu, dan hakikat usaha yang dicurahkan oleh Al-Quran untuk mendidik dan mengangkatkan jiwa manusia ke tahap yang wajar. Sebab nuzul ayat ini, Ibnu Jar telah meriwayatkan dengan isnadnya kepada Al-Bara' Ibnu Azib radhiyallahu an, katanya, ayat ini diturunkan kerana orang-orang Ansar. Dahulu kebiasaan orang-orang Ansar apabila tiba masa memotong buah-buah kurma mereka,
mengeluarkan dari kebun-kebun mereka buah-buah tamar muda yang belum masak, lalu mereka gantungkannya ke atas tali yang direntangkan di antara dua tiang di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dimakan oleh orang-orang muhajirin yang miskin. Tetapi ada seorang lelaki sengaja memilih buah-buah tamar yang paling rendah mutunya, lalu dimasukkan bersama tandan tamar yang muda itu dengan anggapan harus dibuat begitu. Lalu Allah turunkan ayat yang berikut mengenai mereka yang telah melakukan perbuatan itu. Dan janganlah kamu sengaja mencari yang tidak baik dari hasil itu untuk kamu infakkannya. Begitu juga hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Bara dan katanya, hadis ini adalah hadis yang sahih mengikut syarah Al-Bukhari dan Muslim. Tetapi keduanya tidak mengeluarkan hadis ini. Ibnu Abi Hatim pula meriwayatkan hadis ini dengan isnadnya dari satu saluran yang lain daripada Al-Bara. Katanya, ayat ini diturunkan kerana kami adalah tuan-tuan kebun kurma. Setiap orang yang mengeluarkan buah kurmanya untuk sedekah mengikut banyak atau sedikitnya, ia membawa dengan tandannya sekali lalu digantungkan di dalam masjid. Pada masa itu, ahli-ahli al-sufah tidak mempunyai makanan. Apabila seseorang dari mereka merasa lapar, ia datang ke tempat itu dan memukul tandan itu dengan tongkatnya, lalu gugurlah buah-buah tamar muda dan tamar yang masak, dan ia pun makanlah. Di waktu itu ada orang-orang dari mereka yang tidak gemar berbuat kebajikan, membawa tandan buah-buah tamar yang paling tidak baik dan buah-buah tamar yang rendah mutunya. Lalu ia membawa tandan yang tamar itu yang telah patah, lalu digantungkannya di dalam masjid. Oleh itu turunlah ayat ini. Dan janganlah kamu sengaja mencari yang tidak baik dari hasil itu untuk kamu infakkan, sedangkan kamu sendiri tidak sudi mengambilnya, melainkan kamu menurunkan harganya. Ayat 267. Kata Al-Bara, jika seseorang dari kamu dihadiahkan dengan buah kurma seperti yang diberikan, itu tentulah dia tidak akan menerimanya kecuali kerana mengambil mudah atau kerana malu. Selepas itu, setiap orang dari kami membawa buah tamar yang baik yang ada padanya. Kedua riwayat ini hampir-hampir sama dan kedua-duanya menunjukkan kepada satu keadaan yang berlaku di Madinah dan diperlihatkan kepada kita satu lembaran sejarah yang bertentangan dengan lembaran sejarah yang telah yang dicatatkan oleh orang-orang Ansar dalam sejarah pengobatan yang amat murah hati dan pemberian yang amat banyak. Ia memperlihatkan kepada kita bahawa di dalam satu kelompok muslimin itu terdapat kumpulan yang menjadi contoh-contoh yang menarik dan tinggi, dan terdapat pula kumpulan yang memerlukan kepada didikan, asuhan dan bimbingan untuk menuju kepada kesempurnaan. Sebagaimana setengah-setengah orang Ansar perlu dilarang dari memilih harta-harta yang tidak baik untuk dijadikan sedekah, iaitu harta-harta yang tidak baik yang biasanya tidak diterima oleh mereka dalam pemberian hadiah, kecuali kerana malu memulangkan balik, dan dalam akad jual beli kecuali dengan menurunkan harganya. Tapi mereka tidak segan pula memberikan harta yang seperti itu sebagai sedekah kerana Allah. Oleh sebab itulah Al-Quran diiringi dengan kenyataan ini. Dan ketahuilah bahawa Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Penghujung ayat 267. Ya, ini maha kaya dari menerima sebarang pemberian manusia. Kerana apa yang dikorbankan oleh mereka ke jalan Allah itu adalah kebajikan untuk diri mereka sendiri. Oleh sebab itu, hendaklah mereka mengkorbankan harta yang baik, iaitu harta yang menyenangkan hati mereka. Maha terpuji,
Ini menerima segala yang baik dan membalaskannya dengan ganjaran yang amat baik. Setiap sifat dari kedua-dua sifat Allah yang disebut di tempat ini mengandungi seranan yang menggentarkan hati sebagaimana ia telah menggentarkan hati sekumpulan orang-orang Ansar. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah untuk sabilillah sebahagian dari hasil pendapatan kamu yang baik. Ini jika tidak, maka Allah itu maha kaya dari hasil pendapatan kamu yang tidak baik, yang kamu sengaja memilihnya untuk dikeluarkan sebagai sedekah kamu. Sementara itu, Allah Subhanahu Wa Taala memuji kamu apabila kamu mengeluarkan sedekah dari hasil pendapatan yang baik dan akan membalaskannya dengan balasan yang penuh keredaan dan terima kasih walaupun dia sendiri yang memberi rezeki dan menghulurkan limpah kurnianya. Ia memberi balasan kepada kamu atas pemberian sedekah itu sebagai berterima kasih, sedangkan dialah yang telah memberi rezeki itu sebelum ini. Alangkah tingginya saranan ilahi, alangkah tingginya galakan ilahi, dan alangkah tingginya didikan hati dengan uslub yang amat menarik ini. Oleh sebab motif keengganan dari mengeluarkan infak atau motif mengeluarkan sedekah dengan hasil pendapatan yang buruk dan tidak baik itu adalah terbit dari dorongan-dorongan hati yang tidak baik dan terbit dari kegoyahan keyakinan terhadap rezeki yang tersimpan di sisi Allah, juga terbit dari ketakutan jadi miskin dan papa, iaitu satu perasaan yang tidak pernah menyerang jiwa yang berhubung rapat dengan Allah dan bergantung padanya, iaitu jiwa yang menginsafi bahawa segala apa yang ada padanya akan kembali pada Allah. Maka Allah dedahkan dorongan yang tidak baik itu kepada orang-orang yang beriman, agar dorongan-dorongan itu jelas kepada mereka, supaya mereka tahu dari mana dorongan-dorongan itu tumbuh dalam jiwa mereka dan siapakah yang merangsangkan dorongan-dorongan itu di dalam hati mereka. Itulah syaitan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah al-aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billah al-aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billah al-aliyyil azim.